Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya masih lagi diberi peluang kepada kita semua saban minggu, saban hari dapat menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia menjadi sebab untuk keselamatan kita di kehidupan yang sementara ini dan juga di kehidupan yang kekal abadi selepas mati nanti, insya-Allah. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai keadaan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amit amral jahiliyah illa ma hassanahul Islam. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amit amral jahiliyah, hapuskanlah ataupun matikanlah amral jahiliyah, perkara-perkara yang wujud pada zaman jahiliyah, adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang ada pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini adalah zaman ataupun masa sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum kedatangan Islam. Pada ketika itu bermacam-macam adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang apabila datangnya Islam, kebanyakannya kebiasaan-kebiasaan itu dihapuskan. Dan pada permulaan Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat supaya mereka ini tidak bawa kebiasaan-kebiasaan yang mereka biasa buat sebelum mereka memeluk Islam, supaya ditinggalkan segala kebiasaan-kebiasaan itu. Bermacam-macam kebiasaan yang wujud di dalam syarah kitab ini, hadis ini, pengarang ada menyebut bahawa di antara kebiasaan yang wujud pada waktu itu ialah mereka menceraikan isteri mereka, kemudian apabila iddah itu hampir habis, maka dirujuk balik. Dan dia rojak itu bukan kerana ada keperluan apa-apa, bukan kerana sayang ke saja,
Dia rojok balik itu tujuan dia nak beri panjang lagi tempoh tu. Nak bagi panjang lagi tempoh. Dan ada kala satu orang itu menceraikan isteri dia, tapi dia kata aku main-main je, kan nak kahwin sungguh, kan nak nikah sungguh pun. Ataupun dia berkahwin, dia kata aku main-main je, cerai pun main-main je. Semua tu adat-adat itu bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam hapuskan. Nabi buang, keluarkan daripada diri para sahabat dan juga orang-orang Islam pada waktu itu. Sehingga dalam hadis ada dinyatakan, disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wat-talaqu war-raj'atu. Nabi sebut dalam hadis ada tiga perkara yang sungguh-sungguh dia adalah sungguh, main-main dia pun sungguh juga. Sungguh pun jadi, main pun jadi juga. Apa dia tiga perkara tu? Yang pertama nikah. Nikah, satu orang wali, dia saja je. Saja je buat akad nikah dengan satu orang. Dan cukup syarat-syarat, ada saksi. Kata aku nikahkan kau dengan anak aku sekian-sekian. Orang tu pun jawab pula, aku terima nikah. Jadi walaupun lepas tu dia kata ya aku main-main je, main-main pun jadi. Yang kedua talak, cerai. Sama juga. Satu orang suami kata kepada isteri dia, aku ceraikan kamu. Lepas tu dia kata gurau je, jadi. Dia tak ada istilah gurau dalam tu. Yang ketiga rojok. Ini suami dan isteri yang telah berpisah, belum sampai tempoh, habis tempoh iddah raja'iyah je, suami dia kata aku rojok pada kamu, jadi rojok tu. Cuma di tempat kita ni dia ada undang-undang dia lah. Dia ada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berautoriti, maka dia terkait juga dengan walaupun dari segi hukumnya jadi, tapi dia kena bawa pergi sana juga. Itu antara adat jahiliyah. Dan semua adat-adat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hapuskan. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran pun Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat untuk hapuskan adat-adat ini. Paling banyak sekali dalam bab nikah lah kalau dalam Quran. Antara kebiasaan orang-orang jahiliyah ni, apabila satu orang mati meninggalkan isteri dia, maka dia punya pewaris ataupun wali kepada si mati ni, maksudnya dia punya penjaga keluarga dia, anak dia, yang berhak nak menentukan isteri si mati ni nak buat apa lepas ni. Dia nak menikah ke, maksudnya mereka yang akan tentukan. Mereka yang akan tentukan. Seolah-olah isteri ni dia jadi macam satu barang warisan, diwarisi oleh pewaris. Jadi pewaris yang tentukan nak buat apa, nak buat apa. Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal untuk kamu mewarisi wanita-wanita secara paksa. Tak boleh nak waris. Dia bukan hamba. Illa ma hassanahul islamu. Cuma ada juga kebiasaan-kebiasaan,
adat-adat yang wujud di zaman jahiliyah, tetapi ketika kedatangan Islam adat itu masih lagi diterima pakai, iaitu ma hassanahul islamu, Nabi kata, melainkan kebiasaan yang Islam menganggapnya baik. Islam menganggapnya baik. Antara adat jahiliyah pada waktu itu ialah mereka ini tidak akan berkahwin dengan mak sendiri, dengan anak perempuan, mak saudara, sama ada sebelah ayah ataupun sebelah mak. Mereka haramkan pada waktu itu. Tapi sebelum datangnya Islam. Jadi bila datangnya Islam, maka itu juga yang diamalkan. Hukum untuk kita semua. Mak-mak kita tak boleh kahwin, kita tak boleh nikah dengan dia. Anak-anak perempuan kita tak boleh menikah. Mak saudara, adik-beradik ayah, adik-beradik mak, semua tak boleh. Ini yang mahassanahul Islam. Yang ni Nabi kata tak apa. Tak apa. Contoh dalam adat jahiliyah pada zaman itu, mereka biasa bagi minum pada orang-orang yang datang ke Mekah untuk tawaf di Baitullah. Orang kata buat haji lah masa tu, tapi haji cara dia lah, cara jahiliyah. Tapi kebiasaan mereka dah ada lah. Kalau orang datang ke Baitullah ni, mereka bagi minum. Sediakan air di jalan-jalan. Dan kebiasaan itu diteruskan selepas Islam pun berlaku lagi sampai sekarang pun disediakan. Yang kebiasaan yang seperti ini diharuskan, sebab Islam pun menganggap dia adalah sesuatu yang baik. Maka agama yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita hari ini, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan. Benda-benda yang Allah Ta'ala suruh, benda-benda yang Nabi suruh, maka itulah yang terbaik untuk umat ini. Dan apa yang dilarang, maka itulah yang tidak baik. Walaupun kita nampak buat apa tak boleh, tapi sebenarnya itulah yang terbaik. Waktulah kita kena yakin hari ini. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah diperintah, yakni para nabi alaihi wassalatu wassalam kata, kami telah diperintah supaya bercakap dengan manusia mengikut kadar akal mereka, mengikut kadar kefahaman mereka. Ini satu perkara yang penting juga. Apabila kita nak bercakap sesuatu, nak sampaikan sesuatu, maka kita perlu bercakap mengikut kadar orang yang ada depan kita, kadar akal mereka, kadar kefahaman. Khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dia kena cerita dengan cara yang mudah orang nak faham. Dan ada juga benda-benda yang tak sesuai. Kalau cerita jadi pening, ataupun jadi salah faham, ataupun dia akan menyebabkan timbulnya fitnah. Sebab apa? Kita bercakap di luar kefahaman orang yang ada di hadapan kita. Dia tak payah cerita bab agama, bab dunia pun. Kalau kita pergi cakap dengan orang kampung, duduk ulu-ulu tu, cakap guna bahasa sastra, mana dia nak faham? Bagi bahasa sastra atau bahasa moden, bahasa buku, tak faham.
Ini berkata nak cakap ikutlah kadar kefahaman akal orang yang nak mendengar tu. Dan ini antara perkara yang Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam Allah Ta'ala perintahkan. Sebab Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka telah diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampaikan agama. Jadi dia kena bagi itu ikut kadar, sedikit. Tidak beri sekaligus cerita belaka masa tu. Kita tengok perintah pengharaman arak pun cukup dah, berperingkat. Makan tahun nak haram keseluruhannya. Nak haram keseluruhan dia tu makan tahun. Mula tak boleh minum masa sebelum nak semayang. Kalau nak semayang jangan minum. Sampailah ke satu tahap Allah Ta'ala kata arak ni najis, tak boleh tegur lah. Satu. Sebab kadar kefahaman manusia. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ma haddatha ahadukum qauman bihadithin la yafhamunahu illa kafna fitnatan alaihim. Pentingnya kalau nak bercakap ni kena ikut kadar kefahaman orang yang ada di hadapan kita. Nabi kata, tidaklah seseorang daripada kamu menyampaikan kepada sesuatu kaum satu penyampaian yang mereka tidak dapat memahaminya, melainkan penyampaian itu akan menjadi fitnah ke atas mereka. Jadi masalah, sebab dia tak sampai akal dia. Kalau zaman kita sekarang ada orang duk cerita pasal tauhid hak tinggi-tinggi, tahap makrifat, yang orang awam dengar jadi macam-macam, timbul fitnah. Padahal ilmu itu adalah untuk orang yang sampai ke tahapnya. Ada tahap dia, cerita ke dia boleh faham lah. Tapi bila cerita pada orang yang tahap rendah ni, ataupun orang yang tidak tahu langsung, warna cerita ni pelik, menyebabkan jadi fitnah. Fitnah pada diri sendiri, fitnah pada agama, fitnah kepada ahli agama. Jadi rosak. Sama juga penjaga mak ayah nak cakap dengan anak-anak, nak cerita tentang perintah-perintah Allah Ta'ala, nak suruh mereka ni kena cakap dengan kadar kefahaman dia. Kena carilah supaya mereka ni dapat faham apa kepentingan dia dan mereka dapat buat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala ba'athani rahmatan muhdatan bu'ithtu bi raf'i aqwamin wa khafdi akharina. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan aku sebagai rahmat, lagi petunjuk, sebagai petunjuk, yakni petunjuk kepada orang-orang yang beriman, dan juga petunjuk kepada orang-orang kafir. Boleh juga diterjemahkan hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan aku sebagai rahmat dan juga sebagai hadiah. Hadiah untuk orang-orang beriman, dan hadiah juga untuk orang yang tidak beriman. Macam mana Nabi jadi hadiah juga untuk orang tidak beriman? Yakni disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tangguhkan azab yang sepatutnya Allah Taala turunkan disebabkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila ada Nabi, Allah Taala lambatkan azab tu.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, aku telah diutuskan untuk meninggikan kaum-kaum dan merendahkan kaum-kaum yang lain. Yakni Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi untuk meninggikan orang-orang yang beriman pada Allah. Orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka jadi mulia. Mereka jadi tinggi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merendahkan kaum-kaum yang lain, yakni kaum-kaum yang tidak beriman pada Allah, yang ingkar, yang enggan dan sombong. Walaupun dia mempunyai kedudukan yang besar, raja contohnya. Raja contohnya. Satu ketika raja, saya tak ingat raja Rom ataupun raja Farsi, tak silap saya raja Rom, dia telah hantar utusan dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim, hantar satu jemaah sahabat-sahabat Nabi, bawa surat daripada Nabi bertemu dengan raja tu. Serah surat ni pada raja tu, ajak dia untuk masuk Islam. Tapi bila surat ni diserahkan kepada raja tersebut, maka dia telah koyakkan surat tu. Dia telah koyakkan surat tu. Kemudian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun balik, lapor pada Nabi. Bila lapor pada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya dia bukan koyak surat aku. Sebenarnya dia telah koyakkan kerajaan dia sendiri. Dia telah koyakkan kerajaan dia sendiri. Kemudian raja ni, oleh kerana dia ni marah, Nabi hantar surat untuk dia masuk Islam, dia marah, maka dia telah hantar satu pasukan untuk datang untuk bunuh Nabi. Untuk bunuh Nabi. Maka bila panglima dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Tuhan aku dah bunuh dah Tuhan kamu. Raja hak hantar kamu tu, Tuhan aku bunuh dah semalam. Rupa-rupanya betul. Dia tak percaya. Bila selidik betul. Malam tadi anak kepada raja tu bunuh raja. Bunuh raja tu. Sebab nak kerajaan dia. Masya-Allah. Ini cara Allah Ta'ala jatuhkan. Walaupun kerajaan yang besar, tetapi bila mereka ini sombong, mereka ini tidak mahu ikut apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam bawa, Allah Ta'ala jatuhkan dia. Sebab tu Nabi kata, bu'ithu bi raf'i aqwamin wa khafdi akharina. Aku diutuskan untuk meninggikan kaum-kaum, yakni kaum-kaum yang beriman, dan merendahkan kaum-kaum yang lain, yakni yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza li ummati 'anil nisyani wa ma ukrihu alaihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku. Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku dua perkara. Yang pertama, anin nisyan, daripada lupa. Allah Ta'ala maafkan satu-satu benda yang kita patutnya tak boleh buat tapi terlupa. Di situ ada
ada kelonggaran dalam syarak. Contohnya dalam semayang, satu orang tu dia terlupa, tertelan sesuatu yang sedikit, maka hukum solat dia tidak batal. Sebab apa? Terlupa. Dia terlupa ataupun tercakap sedikit, hukum dia tak batal solat sebab terlupa. Satu orang yang sedang puasa kan, terlupa makan, bukan terlupa nak makan, terlupa pergi makan, terlupa menyebabkan dia makan, patut puasa, walaupun makan banyak, tapi sebab terlupa, puasa dia tidak batal. Sebab apa? Sebab lupa ini adalah di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala maafkan untuk umat ini. Yang kedua, wama ukrihu alaihi, yakni perkara-perkara yang mereka dipaksa atasnya. Mereka dipaksa atasnya. Contoh, satu orang yang sedang berpuasa, satu orang sedang berpuasa, tiba-tiba dia dipaksa untuk makan. Dia dipaksa untuk makan. Kalau kita nak bagi contoh yang lebih dekat lagi, masa musim Covid baru ni, hari tu mula-mula tu, dipaksa kena buat swab test tu, cocok hidung tu, bulan puasa. Benda yang dibuat kerana dipaksa, maka dia tidak ada hukum. Satu orang yang dipaksa makan, maka puasa dia tidak batal. Cuma ada syarat-syarat dia yang ulama letak. Ada beberapa syarat. Yang pertamanya, orang yang memaksa itu, dia ada kemampuan untuk laksanakan apa yang dipaksa. Maksudnya kalau dipaksa, dia akan ugut nak buat sesuatu, dan dia ada kemampuan untuk buat apa yang diugut tu. Kata kalau tak buat, kena tangkap, dia boleh tangkap kita. Contohnya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dipaksa tu, dia tak boleh nak buat apa dah. Dia tak boleh nak buat apa, tak boleh nak lari, tak boleh nak mengelak, tak boleh nak buat apa-apa. Nak minta tolong pun orang lain tak boleh tolong. Maka dalam keadaan seperti itu, paksaan-paksaan yang seperti ini, dia jadi satu keuzuran atas seseorang, dan dia jadi tidak berdosa. Dia jadi tidak berdosa walaupun apa yang dibuat itu bertentangan dengan syarak. Ini dua pengkhususan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat ni. Yang pertama lupa, yang kedua paksaan. Dua perkara ni dia ada kemaafan dari segi syarak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan al-haq. Allah taala telah menjalankan ataupun telah menjadikan kebenaran di atas lidah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan hatinya. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kata walaupun kedudukan dia itu bawah sedikit daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetapi Sayyidina Umar ni dia ada kelebihan-kelebihan dia yang tersendiri.
antara kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah ada nabi selepas aku, maka Umar lah yang akan menjadi nabi. Ini antara kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa keadaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat Al-Quran yang sama seperti yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bagi cadangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian, kemudian selepas itu turun ayat-ayat Quran sama. Ada beberapa keadaan. Itu nak menunjukkan kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan pada permulaan Islam, sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu memeluk agama Islam, orang-orang Islam pada waktu itu mereka ni amalkan agama secara sembunyi. Sembunyi-sembunyi, tidak dizahirkan. Pernah contoh seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, dia nak zahirkan keimanan dia, keislaman dia, agama dia, maka natijah dia dipukul dengan begitu teruk sekali. Jadi pada waktu itu orang-orang beriman, orang Islam, mereka amalkan agama secara sembunyi-sembunyi. Tetapi apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, maka pada waktu itu dia rasa pelik. Dia kata, apa semua main nusuk belaka, sembunyi. Maka beliau telah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanya pada Nabi, alasna 'alal haqqi, tidakkah kita ini berada di atas agama yang benar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukan kita ni orang-orang yang benar, berada di pihak yang benar? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, bala, ya. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, fa fimal ikhtifa'u, untuk apa kita bersembunyi? Kenapa kita kena bersembunyi? Kita ni berada di atas kebenaran, kenapa kita nak susuk? Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mula memberi perintah kepada orang-orang beriman supaya mereka ini mula melakukan salat, mula melakukan tawaf secara terang-terangan. Selepas apa? Selepas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan kebenaran ini berada di atas lidah Sayyidina Umar. Maksud apa yang dicakap tu betul. Kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh badan kamu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa paras kamu. Yakni untuk Allah Subhanahu wa taala memberi balasan sesuatu amalan baik yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala tak tengok benda yang zahir ni, rupa paras kita, tubuh badan kita, tapi yang menentukan kualiti amalan kita itu ialah hati kita. Sebab tu Nabi kata, tetapi
Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kamu. Bagaimana hati kamu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dapatkan kualiti dalam amal kita, maka yang penting yang ada di dalam hati kita. Hak ni yang pertama sekali. Hak luaran ni kita kena jaga juga. Contoh nak mari semayang takkanlah pakai selekeh je kan. Kita nak pergi jalan pun comel, smart lagi. Semayang depan Allah Ta'ala, nak ibadat depan Allah, pakai lebih kurang je. Kita pun bagi hadis ni. Kalau jadi tu lain. Ada juga orang kata dia buat benda yang terang-terang benda tu maksiat. Bila ditanya, Allah tak tengok rupa luar ni, Allah tengok hati. Itu tandanya salah faham. Salah faham. Maksud yang Allah Ta'ala tengok hati ni ialah untuk Allah Subhanahu wa taala beri balasan di atas amalan kita ni. Amalan baik kita ni, Allah Ta'ala tengok hati. Kalau dalam hati tu penuh dengan takut pada Allah, penuh dengan sifat rendah diri, tidak ada sifat takabur, tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat-sifat yang boleh merosakkan amal kita, maka itu yang menyebabkan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang, lepas tu kita guna Allah Ta'ala tengok hati kita. Tapi hati baik, bukan begitu maksud dia. Jadi ini orang kata apa, garis panduan. Garis panduan untuk Allah Ta'ala beri balasan kepada amalan-amalan kebaikan kita. Amalan-amalan buruk, perkara-perkara yang haram yang Allah Ta'ala larang tu, amalan itu sendiri Allah Ta'ala larang dah. Tak payah tengok ke hati tu, sebab perbuatan itu dilarang. Buat tu dosa dah. Tak kira lah kita buat ni hati baik ke tak baik ke. Tapi bila melakukan perkara-perkara baik, amalan-amalan ketaatan, di situ ada dua. Satu zahir, yang kedua batin. Sekadar zahir saja betul, batin tak betul, kosong. Kosong nilai. Nak kena ada dua-dua. Hak luaran kena betul, hak dalaman pun kena betul. Kita semaya letih, tapi dalam hati kita ada niat nak tunjuk ke orang, kosong, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi dua-dua nak. Hak luar pun nak, hak dalam pun nak. Sebab apa? Yang menjadi tumpuan untuk Allah Ta'ala buat penilaian ialah yang ada di dalam hati kita. Sebab tu hati kita ni kita kena sentiasa muhasabah, tengok dalam setiap amalan yang kita buat ni kerana Allah ke tidak, ikhlas ke tidak. Tak payah tengok orang, tengok kita. Kita hari ni biasa tengok orang, kata orang ni tak ikhlas, orang ni tak ikhlas. Cuba tengok hati kita sendiri. Kita buat amal ni ikhlas ke tak ikhlas, kerana siapa? Masya Allah. Itu penilaian yang sebenarnya. Hak nilai orang lain punya ikhlas kita bukan nampak, Allah Ta'ala je nampak, Allah Ta'ala je tahu. Setiap orang dia kena tengok diri dia masing-masing. Masya Allah. Khair. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi perkara-perkara yang tinggi
yakni perkara-perkara yang mempunyai ketinggian di dalam akhlak, amalan-amalan yang ada ketinggian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkara-perkara yang mempunyai kedudukan yang rendah. Pada syarak maksudnya. Benda-benda yang syarak anggap dia besar, anggap dia tinggi, maka itulah yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang pada syaraknya anggap benda itu benda hina, benda buruk, maka itulah yang Allah Taala tak suka. Maka sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita kena jaga diri kita. Kena tengok, sentiasa muhasabah, kawal diri kita. Tengok kita ni, amalan kita daripada kita bangun tidur sampailah kita nak tidur balik, apa yang kita buat? Amalan kita ni Allah suka ke? Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Dengan sentiasa muhasabah ini, insya-Allah kita ini akan terpelihara. Muhasabah ni untuk kita sendiri. Tengok diri kita. Maka diri kita yang akan jadi bertambah baik. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada saya dan kita semua, dan apa yang disampaikan pada malam ini sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.